Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 76. Baris atas sekali. Surat 76, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil orang yang sabar, Allah Ta'ala akan jadikan dia ketua. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Surah Sajadah. Artinya, dan menjadi oleh kami, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan setengah daripada mereka itu akan beberapa ikutan. Akan beberapa ikutan, yakni ketua yang menunjuk mereka itu dengan perintah kami tatkala sabar oleh mereka itu, dan menjadikan oleh kami, oleh Allah, akan setengah daripada mereka itu tu Bani Israel, akan beberapa ikutan ketua, akan beberapa ikutan yang menunjuk mereka itu dengan perintah kami, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan beberapa ikutan tu tatkala sabar oleh mereka itu, oleh Bani Israel. Tatkala sabar oleh mereka itu, oleh Bani Israel. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil Allah Ta'ala menjadikan ikutan, menjadikan ketua kepada orang yang sabar, yang mana terdahulunya didatangkan kelebihan orang yang sabar, yang mana di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menghimpunkan beberapa perkara bagi sekalian orang yang sabar, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghimpunkan akan beberapa perkara ni bagi selain daripada orang yang sabar. Ini bicara kelebihan orang yang sabar. Jadi pembicaraan sifat mahmudah yang keempat daripada 10 sifat mahmudah. Sabar
Didatangkan apa dia ta'rif sabar. Sabar tu apa dia. Kemudian didatangkan pula hukum sabar. Ada sabar yang diwajibkan, ada sabar yang disunatkan. Sabar yang diwajibkan, sabar atas mengerjakan ketaatan yang wajib. Sabar atas meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar ketika atas bala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar yang diwajibkan. Itu sabar yang diwajibkan. Sabar ketika kesusahan, sabar ketika ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sabar atas bala ujian daripada Allah, sabar yang wajib ini dibicarakan dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabah yang keempat, Aqabatul Awarid. Aqabah yang keempat dari 7 Aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, Aqabatul Awarid. Aqabah yang pertama, bonggok peringkat yang pertama di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali adalah Aqabatul Ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua, Aqabatul Taubah. Yang ketiga, Aqabatul Awaik. Perkara-perkara yang menyekat daripada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia, dengan manusia, dengan dunia, kemudian manusia, kemudian syaitan, kemudian nafsu. Dunia hadapi dengan zuhud, manusia hadapi dengan uzlah. Di Aqabah yang ketiga tu, yang menyekat daripada kita mengabdikan diri akan Allah. Dunia yang menyekat, kita hadapi dengan zuhud. Kemudian yang menghalang daripada amal ibadah manusia, kita kena memperbanyakkan uzlah. Uzlah ni asingkan diri daripada manusia. Asingkan diri daripada manusia kerana kita lemah. Kerana kita lemah, kalau bersekali dengan manusia, maka kita ni mudah jadi lala. Tu. Mana kita uzlah asing diri kerana kita lemah. Sekarang ni asing diri ni bukan asing diri dengan tubuh dah. Asing diri kita dengan alam maya. Tubuh asing diri senyap je dalam rumah. Asing diri senyap dalam rumah. Tapi kehidupannya meriah. Satu dunia kawang dia. Ni meriahnya uzlah asing diri dengan manusia yang menyekat dalam ibadah. Kenapa asing diri? Kerana kita lemah. Kita tak tahan ujian. Bila kita bersibuk dengan manusia ni, kita jadi lala, kita jadi banyak terjerumus kepada kemaksiatan. Kita uzlah. Kenapa kita uzlah? Kita seorang je baik, orang ramai dak pakai gawal belaka. Tu kita punah awal-awal lagi. Nak uzlah, nak asing diri daripada orang ni pun kena ada ilmu. Kenapa kurang ni? Dulu nampak mesra sangat, ada semua depak ramai-ramai. Sekarang jadi kurang. Orang ramai tu dak pakai belaka. Aku seorang je baik. Jadi pasal lain pula. Kenapa kurang? Kerana saya ni imam lemah, amal kurang. Bila imam lemah ni banyak lala, banyak lara. Amal hok kurang dah, jadi bertambah kurang pula. Kurang amal boleh tahan, terjerumus dalam dosa pula. Dosa pula dengan dosa dengan anak Adam contoh. Maka untuk hadapi halangan manusia, perbanyakkan uzlah. Biarlah orang kata kita ni kurang mesra, orang kata kita ni apa kata hak jenis kurang tu apa? Keresumbang ke apa? Keresumbang ke apa?
Hak kurang sikit tu, hak senyap tu. Kau panggil apa? Bukan kesumbang. Ha? Firdaus? Tak tahu kesumbang? Tak boleh harap duduk dekat sekali. Kesumbang lah tau, Ji. Kesumbang. Biarlah orang kata kita kesumbang pun kurang je. Sebab apa? Kita lemah iman, kita kurang amal. Hak lemah-lemah kita ni kok tak, kalau banyak sangat kok dengan orang ramai mudah kita terjerumus. Kita yang tak molek. Kita pun uzlah, kurangkan. Ni kehidupan sekarang ni kena kurangkan. Terutama sekali orang perempuan. Orang perempuan ni senyap je, duduk rumah je. Ini cerita sungguh ni. Suami kerja, isteri suri rumah. Suami dia kata maklumat hak banyaknya isteri dia. Dia tanya isteri dia pula. Isteri dia pula yang beri maklumat kepada suami. Dan suami mana ada maklumat, duk sibuk dengan kerja, pagi petang balik sampai rumah. Isteri dia tanya, abang tahu tak lagi? Memanglah suami tak tahu. Yang isterinya komen banyak dolar ulah. Ulah macam pengulah lah. Macam pengulah profesional tu lah. Kan dia ada pengulah kan. Politik ada pengulah, sukan ada pengulah, kan ada pengulah kan. Dia kata hebat isi dia pengulah, dia kata. Ada. Jangan main. Tak mesti kalau orang perempuan. Kurangkan uzlah. Sebab apa? Perempuan lagilah lemah daripada nak banding dengan lelaki. Lagilah lemah nak banding dengan lelaki. Dalam alam maya ni pula tak tahu dia perempuan ke lelaki. Sebab yalah nama tak nyata. Gambar ada gambar kucing, ada gambar burung, ada gambar gambar tu lah. Gambar daun, gambar. Bukan gambar tuang dia. Kena-kena dia lelaki, kita perempuan. Pada ni. Dia manusia yang banyak menghalang daripada amal ibadah. Syaitan yang ketiga, kena membanyakkan zikrillah. Zikrillah ni dengan belajar. Zikrillah ni dengan membaca Al-Quran. Zikrillah ni dengan berzikir, berselawat. Zikrillah ni dengan melakukan apa-apa kebajikan dipanggil zikrillah. Yang panjang kata minhaj adalah nafsu. Nak hadapi nafsu dengan takwa. Dalam kitab Minhajul Abidin bicara nafsu, hampir 25 muka surat. Minhajul Abidin yang jawi. Yang jawi terjemahan Syarah Al-Fatani bicara nafsu 25 muka surat. Ada 25 muka surat. Satu muka surat faham-faham lah. Satu muka surat faham-faham. Dia banyak satu-satu muka surat tu. Itu akabah yang tiga. Akabah yang keempat, awarid. Perkara-perkara yang melentang di dalam kita beribadah kepada, yang mengganggu. Antaranya adalah dalam kita melakukan amal ibadah, kita akan diuji dengan kesusahan, kepayahan dan bagai-bagai ujian daripada Allah. Maka hadapi dengan sabar, atau sabar yang wajib. Sabar yang paling tinggi. Sabar yang wajib tadi, sabar atas mengerjakan ketaatan 300 darajat. Yang kedua, sabar atas meninggalkan kemaksiatan 600 darajat. Sabar atas kesusahan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala 900 darajat. Itu sabar yang wajib yang paling tinggi. Itu di bicara kitab Minhajul Abidin. Awarid, perkara-perkara yang melentang, mengganggu di dalam kita beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah kesusahan, kepayahan, bala, ujian daripada Allah pelbagai. Kita nak mengabdikan diri akan Allah ni bukan licin. Contohnya kita nak belajar ilmu agama, bukan licin, bukan mudah, santai, tidak. Kemudian dalam kita nak bertaubah pun nak bertaubah ni kepayahan, nak bertaubah ni. Kalau dosa tinggal kefarduan, susah tak susah pun kita seorang je, tak membabitkan orang. Susahnya, payahnya kita nak qada semayang banyak,
nak qada puasa banyak, kita seorang tak membabitkan orang. Susahnya kita nak menyelesaikan hutang kita, hutang zakat kita yang selama ni kita tak bayar, tak sedar, itu kita seorang. Macam mana kita nak bertaubat daripada dosa kita sesama anak Adam? Tu kita kena hadap betul-betul dengan seseorang tu. Ni hak lebih susah. Kena sabar atas kesusahan ketika kita mengabdikan diri akan Allah. Kita pula kesalahan dengan orang pula nampak harta, kita sudah menipu dia, kita kena ganti. Kita kena ganti. Barang tu ada, kita kena kembalikan. Barang tu sudah tidak ada, wajib kita kena ganti. Banyak dah banyak pun, susah payah pun, kita mengabdikan diri akan Allah. Sabar. Itu sabar atas kesusahan, bala ujian daripada Allah ketika kita mengabdikan diri. Itu sabar yang wajib. Bukan mudah nak bertaubat ni. Setakat qada semayang, qada puasa, tak ada kena-mengena dengan orang. Memanglah susah payah dah, kita seorang buat sekadar kuasa kita, tak membabitkan siapa-siapa. Baik itu dosa kita tinggal kefarduan, dosa kita dengan Allah. Kita hadap direct dengan Allah, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Nak banding dengan kesusahan, kepayahan, ujian yang besar, kalau kita nak bertaubat dosa kita dengan anak Adam, sabar. Kena sabar. Ni rintangan-rintangan, gangguan-gangguan yang mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Sabar dalam belajar, itu sabar hak mengerjakan kewajipan. Ini atas bagai-bagai kesusahan, kepayahan, bala, ujian dalam kehidupan. Bukannya mudah. Kehidupan akhir zaman pula bukannya mudah. Kalau kita nak cermat sungguh, nak bersih sungguh, nak halusi sungguh, banyaklah sekatang-sekatang. Kalau kita teruskan sahaja, mana ada peluang kita ambil belaka. Hak hukum-hukum tu jangan duduk strict sangat. Terus strict panggil tak? Jangan duduk strict sangat. Kena ada ketika kita kena tolak ansur sedikit lah. Hukum tak ada tolak ansur. Dah, kalau begitu susahlah kitanya. Kena sabarlah dalam ujian daripada Allah Subhanahu wa taala akhir zaman. Kalaulah kita nak bersih, nak halus sungguh, sederhanalah. Sederhana, itu ada rezeki daripada Allah. Yang pentingnya kita qanaah. Kita mencukupi dengan apa yang dikurniakan oleh Allah untuk kehidupan sementara. Kalau kita tidak qanaah, tidak mencukupi, kita mengejar-ngejar. Dalam pada mengejar-ngejar, mati. Macam mana? Mata pun tak berjalan rapat, tak selesai, banyak perkara duk kejar. Gitu. Mata pun tak rapat dah. Kita usaha sungguh-sungguh, itu usaha zahir. Tapi hati kita qanaah. Jangan kita usaha sungguh hati kita semata-mata. Tu tak memada dengan apa yang ada. Yang Allah kurnia tu banyak sangat, dan nak banding orang lain, panjang dah hisab pada hari akhirahnya. Kita kena muhasabah balik lah. Yang Tuhan beri kita daripada dulu sampai sekarang. Cuba kira banyak mana Tuhan beri kita. Semua tu akan dihisab di pada mahsyar. Dapat macam mana, guna macam mana, banyak mana. Sampai kita umur tua, banyak mana. Kalau kira-kira sebanyak-banyak tu semuanya akan dihisab di pada mahsyar. Ada ni. Kena qanaah, kena memada. Maknanya yang mana kitanya janji apa yang terdapat menepati hukum, tu je. Tapi susahlah, payah macam-macam ujian, sabar.
Sabar. Itulah kita minhaj sabar ketika kesusahan, bala, ujian daripada Allah, ketika kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang sunat. Sabar atas mengerjakan ibadah sunat. Sabar tu sunat. Sabar ketika qiyamul lail sunat. Dia qiyamul lail satu pahala yang lain. Sabar ketika qiyamul lail mata mengantuk, tu pahala ketaatan hati. Qiyamul lail dengan ikhlas, tu pahala yang lain pula. Boleh qiyamul lail bersyukur kepada Allah, itu pahala yang lain pula. Kita nampak pahala semayang, pahala baca Quran, itu pahala zahir. Pahala berzikir itu pahala zahir. Sabar ketika mengerjakan amal sunat, pahala yang lain. Ikhlas ketika mengerjakan amal sunat, pahala yang lain. Hati bersyukur kerana dapat mengerjakan amal sunat, pahala yang lain. Kita puasa sunat, sabar. Sabar. Sebab apa? Halah puasa sunat. Ramai-ramai orang tak puasa. Seorang je puasa sunat. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan semua orang tak makan belaka. Ini puasa sunat. Orang lain makan belaka. Seorang je tak makan. Macam mana? Sabar. Sabar atas mengerjakan amal sunat. Sabar hukumnya sunat. Sabar atas meninggalkan perkara makruh, hukumnya sunat. Sabar atas perkara-perkara yang harus, yang halal tetapi berlebihan. Nak bermewah-mewah, sabar. Itu hak sendiri. Harus saja, tapi berlebih-lebihan. Sabar. Sabar tu hukumnya sunat. Sabar ketika membalas orang yang menyakiti. Sabar daripada membalas, itu hukumnya sunat. Kalau membalas, kena sabar pula. Kena balas seumpama, jangan berlebihan. Tapi kalau dia membalas sahaja, memang tidak berdosa, tetapi sudah tidak ada pahala sabar. Dia membalas pula, balas yang berlebihan, itu dosa yang lain pula otunya. Itu bicara bab hukum sabar. Sekarang bicara bab kelebihan sabar. Kelebihan sabar ni dan Al-Quran dihimpunkan kepada orang yang sabar. Berapa kelebihan ni Allah Ta'ala tidak himpunkan beberapa kelebihan yang sama kepada yang selain daripada sabar. Selain daripada sabar ada kelebihan belaka. Tapi beberapa kelebihan yang dinyatakan di sini terhimpun dalam Al-Quran hanya pada orang yang sabar. Adapun orang-orang yang lain, dia tidak terhimpun ke semua kelebihan sebagaimana yang terhimpun dalam Al-Quran kepada orang yang sabar. Orang yang sabar, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa. Orang yang sabar, orang yang sabar akan dikurniakan rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang yang sabar ni akan dapat salawat daripada Tuhan mereka. Itu apa dia? Dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rahmah, dan dapat rahmat, nikmat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan kepada orang sabar. Ni nak cerita pula, orang yang sabar yang kita baca ayat tadinya akan jadi ketua. Ya, ayat yang terdahulunya wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan sabar, dengan bahawa Allah Ta'ala akan menolong orang yang sabar. Allah Ta'ala akan menolong orang yang sabar. Allah Ta'ala akan memelihara akan orang yang sabar. Itu kelebihan, beberapa kelebihan yang Allah telah himpunkan di dalam ayat Al-Quran kepada orang yang sabar. Dan firman-Nya waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru.
Artinya, dan menjadi oleh kami, oleh Allah, akan setengah daripada mereka itu Bani Israel. Asal ayat ni akan beberapa ikutan menjadi ketua yang menunjuki mereka itu Bani Israel dengan perintah kami. Bila Allah menjadikan setengah daripada mereka itu beberapa ikutan ketua, tak kala sabar oleh mereka itu. Apabila Bani Israel sabar, Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai ketua.